Apa kata anda? Jika saya beritahu anda boleh mengawal kerisauan, emosi, dan seluruh hidup anda hanya dengan mengikuti satu ilmu mudah yang telah wujud selama ribuan tahun. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap kesukaran mengandungi pengajaran dan setiap detik tekanan peluang untuk menemui ketenangan jiwa. Bayangkan kehidupan di mana ketakutan adalah masa lalu, kegagalan adalah peluang, dan kedamaian batin adalah keadaan semula jadi. Setiap hari berubah menjadi peluang baru untuk mengamalkan kedamaian dan kekuatan. Ini adalah falsafah kuno Stoicisme yang membimbing tokoh-tokoh hebat seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Mereka menemui cara untuk menghadapi cabaran hidup dengan berani dan bijaksana. Dan hari ini, falsafah ini juga boleh mengubah hidup anda. Dengan menerima ajaran ini, anda boleh mendapat perspektif baru dan kekuatan dalaman yang baru. Kerana Stoicisme bukanlah teori yang dilupakan, tetapi alat praktikal yang membantu kita menghadapi cabaran seharian dengan berani dan bijaksana. Ia adalah falsafah hidup yang masih relevan di dunia sekarang. Dalam video ini, kita akan meneroka 13 prinsip penting Stoicisme yang boleh menjadikan kita lebih kuat, lebih tenang, dan lebih tabah. Prinsip-prinsip ini akan membantu kita mencari keseimbangan dan kedamaian batin yang kekal. Kita akan melihat bagaimana kita boleh mengaplikasikan prinsip ini dalam praktik. Dan kami ingin berkongsi satu prinsip dengan anda yang sering kita lupakan, tetapi berpotensi untuk mengubah segalanya. Prinsip ini boleh menjadi kunci untuk meningkatkan kedamaian batin dan kekuatan dalaman anda ke tahap yang baru. Marilah kita bersama-sama memulakan perjalanan dan mengetahui bagaimana ilmu kuno ini dapat memudahkan kehidupan kita hari ini. Prinsip pertama dan paling penting adalah membezakan antara apa yang boleh kita kawal dan apa yang tidak boleh. Kita hanya mempunyai kawalan ke atas pemikiran, tindakan, dan keputusan kita sendiri. Setiap keputusan yang kita buat, setiap pemikiran yang kita pupuk, membentuk realiti kita. Sebaliknya, dunia luar sentiasa berubah, tertakluk kepada perubahan nasib. Terimalah apa yang tidak dapat anda ubah. Itu bukanlah penyerahan diri, tetapi penerimaan batasan anda sendiri. Daripada melawan takdir, fokuskan tenaga anda pada apa yang boleh anda kawal. Sikap anda, usaha anda, perspektif anda. Itulah kekuatan sebenar anda. Kekuatan dalaman yang membantu anda mengatasi kesukaran dan berkembang. Jangan buang tenaga memikirkan perkara yang tidak dapat anda kawal. Mengeluh hanya menghalang anda daripada fokus pada apa yang benar-benar penting. Bayangkan seorang pemanah yang membidik sasaran. Dia fokus pada apa yang boleh dikawalnya. Dia mengawal ketegangan busur, arah anak panah, tetapi bukan angin. Angin melambangkan kekuatan luaran yang tidak dapat diramalkan. Begitu juga dengan anda. Anda akan menghadapi halangan, peristiwa yang tidak dijangka, situasi yang tidak adil. Itulah sebahagian daripada kehidupan. Tidak ada yang boleh melarikan diri daripadanya. Biarkan ia berlalu, seperti angin. Jangan biarkan apa yang tidak dapat anda ubah mempengaruhi kedamaian batin anda. Sentiasa fokus semula pada apa yang boleh anda kawal, reaksi anda, sikap anda terhadap kesukaran. Dengan mengekalkan kawalan ini, anda akan menemui kedamaian batin. Di sinilah terletaknya kekuatan dalaman anda. Kekuatan yang timbul daripada peningkatan diri yang berterusan dan pemahaman yang mendalam tentang apa yang benar-benar penting. Bukan peristiwa itu sendiri yang membuatkan kita rasa dengan cara tertentu, tetapi makna yang kita berikan kepadanya. Mari kita ambil kesesakan lalu lintas sebagai contoh mudah. Bagi sesetengah orang, itu adalah sesuatu yang mengecewakan, membuang masa. Bagi orang lain, itu boleh menjadi peluang untuk mendengar podcast, berehat, menikmati saat ini. Stoicisme mengajar kita untuk tidak membiarkan emosi kita dikawal oleh peristiwa luaran. Kita sentiasa boleh memilih sikap kita sendiri. Apabila anda menghadapi kesukaran, tanya diri anda, bolehkah saya mengubah situasi ini? Jika ya, lakukanlah. Jika tidak, terimalah dan fokus pada apa yang boleh anda kawal, reaksi emosi anda. Marcus Aurelius pernah berkata, pembalasan yang paling hebat bukanlah menjadi seperti penyerang anda. Stoicisme menggalakkan kita untuk tidak melihat setiap halangan sebagai nasib buruk, tetapi sebagai cabaran, sebagai peluang untuk belajar. Bayangkan sebatang pokok yang tumbuh di tepi tebing. Daripada ribut menghancurkannya, pokok itu menjadi lebih kuat. Akarnya tertanam jauh ke dalam tebing. Begitu juga dengan anda. Kesukaran menguatkan anda, menjadikan anda lebih bijak, lebih tabah. Jangan berputus asa.
Walaupun menghadapi kesukaran, tanya diri Anda, apa yang boleh saya pelajari daripada ini? Bagaimana saya boleh berkembang daripada perjuangan ini? Kehidupan ini seperti sungai yang sentiasa berubah. Semuanya berubah, berkembang, dan berlalu. Jika kita menentang realiti ini, kita hanya akan menyakiti diri sendiri. Kita berpegang kepada orang, kepada benda, kepada situasi, seolah-olah ia kekal. Tetapi tidak ada yang kekal. Stoicisme mengajar kita untuk menerima perubahan, kehilangan, kematian sebagai aliran semula jadi sesuatu. Itu tidak bermakna kita tidak boleh bersedih. Yang penting ialah, jangan terlalu terikat, jangan biarkan kesakitan mengawal kita. Terimalah sesuatu sebagaimana adanya, dan biarkan ia pergi. Emosi itu seperti ombak, kuat, hebat, tetapi sementara. Membuat keputusan di bawah pengaruh kemarahan, ketakutan atau euforia sementara adalah seperti mengemudi kapal dalam ribut. Stoicisme mengajar kita untuk mengembangkan kawalan diri, untuk tidak membiarkan diri kita dipandu oleh impuls. Dalam masa-masa sukar, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan diri dan analisis situasi secara objektif. Tanya diri Anda, apakah langkah paling bijak yang boleh saya ambil? Bertindak berdasarkan logik, bukan berdasarkan emosi sementara. Kita terlalu risau tentang apa yang orang lain fikirkan tentang kita. Kita mencari pengesahan mereka, seolah-olah nilai diri kita bergantung pada pendapat orang lain. Stoicisme mengajar kita bahawa satu-satunya pendapat yang benar-benar penting ialah pendapat kita sendiri. Andalah yang menilai tindakan Anda, nilai-nilai Anda, kehidupan Anda. Jangan biarkan pendapat orang lain menentukan siapa diri Anda. Jadilah diri sendiri, hiduplah mengikut nilai-nilai Anda sendiri. Dalam masyarakat yang sentiasa menggalakkan kita untuk mengambil lebih banyak, Stoicisme mengajak kita untuk menghargai kesederhanaan. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan material, tetapi dalam memenuhi keperluan asas kita, kesihatan, kasih sayang, persahabatan, makna dalam kehidupan. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki dan berhentilah sentiasa menginginkan lebih banyak. Singkirkan lebihan dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Kesederhanaan adalah sumber kebebasan dan kedamaian batin. Kita tidak boleh mengubah masa lalu dan masa depan tidak pasti. Satu-satunya perkara yang kita kawal ialah masa kini. Berhentilah hidup di masa lalu atau risau tentang masa depan. Stoicisme mengajar kita untuk menjalani setiap saat seolah-olah ia adalah yang terakhir. Nikmatilah keindahan saat hilanglah diri dalam apa yang Anda lakukan. Hargailah kegembiraan kecil dalam kehidupan seharian. Apabila kita mengharapkan sesuatu daripada orang lain, kita hanya menjadikan diri kita terdedah kepada kekecewaan. Orang tidak akan sentiasa bertindak seperti yang kita harapkan, dan itu tidak mengapa. Stoicisme menggalakkan kita untuk mengembangkan semangat bebas yang tidak bergantung pada tindakan orang lain. Fokus pada tindakan Anda sendiri, usaha Anda sendiri, dan biarkan orang lain menjadi diri mereka sendiri. Sekejutnya bebasi, momes sabi, wi. Stoicisme mengajar bahawa nilai sebenar seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan, status sosial atau kuasa. Apa yang penting ialah watak kita, tindakan kita, hubungan kita dengan orang lain. Kembangkan nilai-nilai stoik, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, kawalan diri. Itulah kekayaan sebenar yang tidak akan dapat dirampas oleh sesiapa pun daripada Anda. Mungkin kedengarannya bertentangan, tetapi semakin berdisiplin kita, semakin bebas kita jadinya. Minda yang tidak berdisiplin adalah seperti kapal tanpa kemudi. Disiplin membantu kita mengawal hidup kita, menahan godaan dan mencapai matlamat kita. Usahakan kawalan diri Anda, kembangkan tabiat yang sihat, dan Anda akan menemui kebebasan dalaman yang tidak dijangka. Dalam hidup, kita semua menghadapi kegagalan. Stoicisme mengajar kita untuk tidak takut akan kegagalan, tetapi melihatnya sebagai proses pembelajaran. Setiap kegagalan, setiap halangan, setiap kejatuhan adalah pengajaran, peluang untuk berkembang. Jangan berputus asa. Analisis kesilapan Anda, belajar daripadanya, dan jadilah lebih kuat. Lihatlah sesuatu dari perspektif yang berbeza. Dalam 100 tahun, kita semua akan hilang, dan kebimbangan harian kita tidak lagi penting. Stoicisme menggalakkan kita untuk melihat gambaran yang lebih besar dan tidak membazirkan terlalu banyak tenaga pada perkara-perkara kecil.
Tanya diri anda, adakah ini akan penting dalam setahun, dalam 5 tahun, dalam 10 tahun? Jawapannya, kemungkinan besar, tidak. Jadi mengapa perlu risau? Fokus pada apa yang benar-benar penting, kasih sayang, persahabatan, makna dalam kehidupan. Stoicisme adalah lebih daripada sekadar falsafah. Ia adalah sikap terhadap kehidupan, jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian batin. Ia adalah cara untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeza, memahami emosi kita dan menemui ketenangan jiwa. Dengan menerapkan 13 prinsip ini dalam kehidupan seharian anda akan menemui kekuatan dalaman yang tidak dijangka. Kekuatan yang akan menyokong anda dalam masa-masa sukar dan cabaran hidup. Anda akan belajar untuk menghadapi kesukaran dengan tenang dan berani, melihat setiap halangan sebagai peluang untuk berkembang dan maju. Jangan sekali-kali lupa, andalah kapten hidup anda sendiri. Anda mempunyai kuasa untuk memilih bagaimana anda bertindak balas terhadap setiap situasi. Pilihlah kebijaksanaan, pilihlah kekuatan, pilihlah stoicisme. Biarkan prinsip-prinsip ini menjadi panduan anda di jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian batin. Jika anda rasa video ini boleh membantu orang lain menjalani kehidupan yang lebih baik, klik suka dan kongsikan. Bersama-sama, kita boleh membina komuniti yang lebih kuat.